Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa khabar sidang pendengar, para penonton, keluarga besar Tanah Ustaz? Mudah-mudahan saya doakan semuanya dalam keadaan ceria dan bahagia. Apapun, terima kasih dari utara atas sokongan, dari selatan atas perhatian, dari barat atas kesetiaan, dan dari timur atas tontonan. Alhamdulillah, pada pagi yang indah dan barakah ini, ayuh kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi panjangkan umur kita. Yang kedua, dipanjangkan pula dalam keadaan penuh kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang bersyukur kepada Allah. InsyaAllah pada pagi ini, sidang pendengar dan juga para penonton, kita nak membicara tentang satu topik yang sangat menarik. Ada satu hari Nabi bersabda dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim 804, satu hadis yang selalu kita dengar, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Nanti Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada sahabatnya. Persoalan yang ingin kita bincangkan pada pagi ini, apakah ciri-ciri sahabat kepada Al-Quran? Maka kita nak bincangkan bersama dengan panel jemputan kita, siapa lagi kalau bukan Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nampak sama kita pagi ni. Itulah, sekali lagi sama kan. Alhamdulillah. Kopiah hitam, baju kelabu, jambang pun sama. La ilaha illallah. Jangan tertukar tuan-tuan. Beza umur barangkali. Beza umur. Tapi Ustaz nampak muda juga Ustaz. Baik, insya-Allah Ustaz Azli akan bersama dengan kita pagi ini untuk membincangkan satu topik, iaitu Al-Quran dan Simati. Tapi sebelum tu, kepada sidang pendengar, para penonton, jangan lupa ikuti kami di laman sosial Tanyalah Ustaz TV3 di platform Facebook, Instagram, juga di TikTok. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Baik, tanpa buang masa, jom kita dengarkan dahulu muqaddimah ataupun permulaan topik kita pagi ini berkaitan Al-Quran dan Simati. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa baraka wa azzam wa ala alihi was sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد. Alhamdulillah, da'i hakim. Alhamdulillah. Syukur pada Allah, pada pagi ini Allah kembalikan semula roh kita ke jasad kita. Allah beri afiat pada tubuh badan kita. Alhamdulillah, berasa sihat pada pagi ini. Dan Alhamdulillah, Allah beri izin pada lidah kita untuk kita mudah sebut nama Allah. Ada orang bangun pagi, Allah tak izinkan untuk bertutur dah. Betul. Tubuhnya sihat tapi tak boleh nak mengeluarkan kata-kata ada. Allah. Tapi Alhamdulillah, semua kita Alhamdulillah pada pagi ini diberi izin untuk kita menuturkan yang baik-baik. Alhamdulillah, pada pagi ini kita cerita satu tajuk yang sangat besar, yang sangat hebat, yang sangat mulia berkenaan dengan Al-Quran. Kalaulah saya boleh tanya penonton di rumah, rasanya penonton di rumah boleh jawab tak teka-teki saya. Tanya Da'i Hakim, dia memang pandai, memang boleh jawab. Jadi nak beri satu teka-teki. Dalam banyak-banyak perniagaan lah. Perniagaan apa yang tak pernah rugi? Aca komen tuan-tuan. Aca komen sikit ke bawah tu. Mungkin ada orang kata, kita jual online. Jual dekat apa? Mungkin kat TikTok. Contohlah, contoh. Kita jual apa? Sekarang ni tengah meletup, kalau di Kuantan banyak kedai kopi hipster. Jadi mungkin kita jual kopi macam-macam lah. Ada jawab yang bukan-bukan pun ada kan. Tapi rupa-rupanya Allah telah menyebut dalam surah Fatir ayat 29. Yang mana ayat ni cukup popular. Yang menerangkan betapa lebihnya Al-Quran berbanding dengan mana-mana kalam. Baik.
Kalau kita kata tadi perniagaan yang tak rugi, mungkin jawapan kita macam-macam. Sebenarnya ada satu ayat yang menyebut berkenaan dengan perniagaan tak rugi. Iaitu surah Fatir tadi ayat 29. Innal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Masya-Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, orang-orang yang mendirikan salat dan menginfakkan hartanya sama ada secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, mereka ini, tiga kelompok ini mengharapkan perniagaan yang tak rugi. Subhanallah. Tak rugi perniagaan maknanya tiga. Pertama sekali baca Quran. Ya. Baca Quran walau keadaan macam mana sekalipun, lancar ataupun gagap, ada kelebihan dia. Yang keduanya mendirikan salat dan yang ketiganya menginfakkan harta fi sabilillah. Ini bagaikan satu perniagaan yang tidak pernah rugi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Imam Ibnu Katsir ketika membahaskan ayat ni, dia kata Al-Quran ni ada kelebihannya. Antara kelebihannya ialah Allah menganalogikan membaca Al-Quran sebagai satu perniagaan yang tak rugi. Dan kata Imam Ibnu Katsir, di sebalik satu-satu perniagaan itu ada peniaganya. Maka beruntunglah kerana anda terpilih menjadi salah seorang saudagar ataupun peniaga dalam perniagaan ini. Masya Allah. Kalau kamu membaca Al-Quran. Ya. Baik. Kenapa dianalogikan, diumpamakan membaca Al-Quran? Itu sebagai intro lah ni, supaya kita nampak perbincangan kita pada pagi ini. Kenapa Al-Quran dianalogikan, diumpamakan sebagai perniagaan tak rugi? Kerana saya sebut tadi, walau keadaan apa sekalipun, dalam keadaan kita membaca dengan lancar, maka kita akan dapat pahala. Betul. Gagap pun, wahwa yatata'ata'u fihi, baca tu tak tersangkut-sangkut pun pahala, ajran, dapat dua gandaan pahala. Dan yang paling besar ialah bila Nabi SAW menyebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, Nabi kata pada sahabat, ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maknanya itulah keuntungan yang paling besar dalam perniagaan ini, bisnes ni, iaitu paling baik berniaga ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya-Allah. Dan Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin ketika menyebut berkenaan dengan kelebihan membaca Al-Quran ini, beliau menyebut sabda Nabi. Yang mana apa yang saya sebut tadi, Nabi sebut siapa yang baca Quran wahwa mahirum bih, dia baca tu mahir. Ya. Oh, macam Ustaz Husaini Mahmur itu datang sini kan. Masya-Allah. Baca masya-Allah macam telan kaset mengaji tu. Memang sedap sungguh. Agak-agak tuan ni dengar. Amin. Jadi mengaji itu sedap, mahir. Sehingga kan markah yang diberi oleh hakim 90 lebih. Setakat dalam sejarah hanya markah tertinggi, betul tak? Betul. 90 apa? 96, 97. Jadi mahir ni, orang yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, Nabi sebut. Dia akan bersama dengan malaikat safarah, malaikatul muti', kata ulama. Maksudnya dia akan bersama dengan para malaikat. Tapi adakah kita yang membaca, alah tak sedapnya kita baca, Da'i Hakim sedap baca. Macam saya baca tak sedap. Kita semua kebanyakan orang awam ni bacalah. Alah lepas-lepas lah untuk diri sendiri. Nak baca ramai-ramai kuat-kuat, sesegan, nyorok-nyorok baca. Jadi orang yang baca Quran dalam keadaan tidak mahir, wa huwa yatata'u fihi, dia baca tu tersangkut-sangkut, wa huwa alaihi syaqq, dia baca tu sangkut-sangkut, susah nak menyebut, lahu ajran, dapat dua ganjaran pahala. Jadi intro yang saya bawakan hadis ini supaya kita melihat dan menilai betapa untungnya mereka yang terlibat dengan bisnes ini. Jom sama-sama kita daftar secara online untuk terus menjadi peniaga yang Allah sebut dan Nabi sebut. Yang terbaik perniagaan tak akan rugi sampai bila-bila ila yaumil qiyamah, sehinggalah kita masuk dalam syurga Allah. Itu dah yakin. Insya-Allah. Baik Ustaz, dalam Quran ni ada 114 surah. Ada surah yang panjang, ada surah yang pendek. Betul. Jadi kalau kita baca surah yang pendek seperti yang ditanyakan oleh sahabat kita, Laila Dila Rosa. Ayo kita lihat Spanyol bersama. Ada Spanyol Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Salam. Adakah jika seseorang itu hanya kerap membaca surah-surah pilihan dan surah yang pendek sahaja sudah cukup memberi syafaat buatnya?
Yang kedua, bolehkah kita membaca Al-Quran dan dalam masa yang sama meniatkan sedekah kepada beberapa orang ahli keluarga yang sudah meninggal dunia? Dan adakah pahalanya sampai kepada mereka? Mohon pencerahan. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Siap bagi bunga ros. Itu yang mahal tu Ustaz. Dapat 3 kuntum bunga ros pagi ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Tadi kita dengar di awal-awal muqaddimah Da'i Hakim tadi disebut tentang hadis Nabi Iqra'ul Quran. Nabi sebut Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi atau musyaffi'an li ashabihi. Masya-Allah. Bacalah Al-Quran, Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat, memberi pertolongan kepada sahabat-sahabatnya. Jadi kalaulah Dila Rosa nama apa dia? Laila Dila Rosa ni tanya, adakah jika seorang itu hanya kerap membaca surah-surah pilihan dan surah yang pendek saja cukup? Bukan soal cukup atau tak cukup. Banyak atau tak banyak. Kalau kita tahu kelebihan di awal saya sebut kelebihan membaca Al-Quran itu banyak kelebihannya, kenapa kita baca sikit? Betul. Kenapa kita pilih-pilih surah? Kan elok kalau kita baca istiqamah, khatam sebulan sekali ke, khatam 2 bulan sekali ke. Betul. Terpulang. Tapi kalaulah contoh betul lah Ustaz, ada kami ni bukan semua yang baca Quran lancar. Yang lancarnya Yasin, surah Al-Mulk. Tidak ada masalah kerana Al-Quran itu sendiri memberi syafaat walau di mana-mana surah. Secara umum Nabi sebut dia memberi syafaat kepada kita. Jadi bacalah kalau betul-betul tak mampu untuk membaca surah-surah lain, mungkin disebabkan agaknya dulu masa mengaji dulu lari ke apa dah, bila dah besar baru sedar, dah dewasa agak baru teringat nak mengaji balik. Jadi lama juga nak belajar dalam usia yang tua. Maklum lidah pun dah makin keras kan. Jadi tak apa, teruskan baca mana-mana surah pilihan. Al-Muluk ke, Al-Kahfi hari Jumaat ke, surah Yasin malam Jumaat ke, hari Jumaat ke, bacalah, tak ada masalah. Kerana setiap kalimah Al-Quran itu memberi syafaat kepada kita insya-Allah. Kemudian tadi dia tanya, boleh tak kita baca Quran dan kita sedekahkan pahala kepada beberapa orang ahli keluarga kita? Baik, perkara ini dah dibincangkan, bahkan ada isyad fatwa pun dah keluar berkenaan dengan apa hukum kita baca Al-Quran, kita niat kepada orang yang telah mati. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ini Imamud Du'at, Imamud Du'ah, adalah juga dikenali sebagai seorang ulama yang disebut mujaddid fi ilmi tafsir fi asrina hadha. Seorang mujaddid dalam ilmu tafsir pada zaman kita. Bila wafat tahun 1998. Saya sebut Syekh Mutawalli Sya'rawi ni, walaupun setelah hampir 30 tahun beliau wafat, beliau meninggal, tetapi sampai hari ini kita akan melihat kata-kata beliau akan keluar di TikTok. Dalam ceramah-ceramah dia di Masjid Azhar dan banyak tempat lah. Ketika beliau ditanya tentang apa hukum, wahai Syekh, kita ni baca Quran, kita niat pahala pada ahli keluarga kita atau siapa saja yang telah meninggal dunia. Maka dia bercakap mudah, dia kata, tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut idza mata ibnu Adam, apabila matinya seorang anak Adam itu, inqata'a amaluhu illa min thalas, maka terputuslah hubungannya kecuali 3. Maknanya tidak ada apa yang boleh bantu lagi. Maknanya orang yang dah wafat, dah meninggal, tak ada apa lagi yang membela dia kecuali 3 perkara. Satunya min sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiganya, Syekh Muhammad Mutawalli menyebut yang mengambil hadis Nabi, au waladin salih yad'ulah, ataupun anak-anak yang soleh yang mendoakan orang yang mati. Baik. Anak soleh ni apa? Apa yang dia buat? Kalau kita dengar syarahan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dia kata apa? Apa yang anak soleh ni buat? Antara anak soleh ni, bila sebut anak soleh, dia doa untuk mak ayah dia. Dia bersedekah, dia sedekah untuk mak ayah dia. Dia buat baik, dia niatkan pahala untuk mak ayah dia. Dan tentu sekali, dalam banyak-banyak amalan itu ialah dia membaca Al-Quran, dia niatkan untuk ayah dia. Maka, Al-Quran itu dihadiahkan dalam bentuk pahala yang diiringi dengan bacaan doa. Sebab itulah kita diajar, bahkan Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar, bila kita nak hadiahkan pahala bacaan Al-Quran, kita kena sebut Allahumma ausil sawaba ma qara'na. Ya Allah, sampaikanlah pahala Al-Quran yang aku baca ni kepada siapa?
ayah kita, Ya. mak kita, itu yang diamalkan dalam masyarakat kita. Daripada dulu kita buat tahlil dan sebagainya. Kita baca niatkan pahala, Allahumma usil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha. Kita baca macam tu kan. Ya. Jadi perbincangan tentang isu ini telah pun lama dibincangkan oleh alim ulama, walaupun di awal lagi perbincangan ini bermula dengan khilaf. Ada yang kata harus, ada kata tak harus. Ya. Harus ada sekelompok daripada mazhab Syafi'i, daripada mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan ada juga yang tidak mengharuskan di kalangan ulama Syafi'i juga. Namun dalam kitab Al-Azkar disebut tentang keharusan tersebut, maka tidak ada masalah jika sekiranya kita nak menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada ibu ayah kita atau saudara mara kita, itu juga perlambangan Betul. kepada anak yang soleh. Masya Allah. Kau anak soleh macam mana? Mak ayah meninggal dah lama, tak ingat nak hadiah apa-apa kan. Kata saya anak soleh. Betul lah, ayah dia soleh. Anak soleh. Dan begitu juga saya sebut satu ulama mutaakhirin, Dr. Ali Jum'ah, dia pernah sebut pahala sampai cuma dia sebut sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi, kita kena sebut Allahumma hab mithla thawabi amali. Kita sebut macam tu juga. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada si mati. InsyaAllah. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dari papan terbuat pintu, dibuat sepenuh jiwa raga. Barang siapa menuntut ilmu, mudah kakinya menuju ke syurga. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi setia bersama dengan kami hingga saat ini. Kita masih membicara tentang topik Al-Quran dan Simati bersama dengan guru kita yang mulia Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Baik, kita nak teruskan dengan soalan-soalan pagi ini. Kali ini ditanya oleh sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang amalan orang kita yang menyiram air bacaan Yasin atau tahlil ke atas kubur. Adakah ianya dibenarkan dalam Islam? Yang kedua Ustaz, mohon Ustaz terangkan lebih lanjut tentang bagaimana pengamal Al-Quran yang jasadnya kelak
akan terpelihara daripada busuk dan hancur di alam kubur. Tentang bagaimana jasad mereka dimuliakan sebelum dari hari kebangkitan lagi. Terima kasih Ustaz, terima kasih kepada Intan atas soalan. Persilakan Ustaz. Baik, terima kasih Intan. Baik, yang pertama sekali berkenaan dengan ayat bacaan Yasin. Kita ni bila ada di kalangan kita orang Islam yang meninggal, antara kewajipan yang kita kena buat ialah pertama sekali kita kena mandikan. Ya. Kedua kita kena kafankan. Dan yang ketiganya kita kena semadikan. Adapun selepas itu adalah perkara-perkara yang tidak wajib. Ya. Baik. Jadi walaupun begitu, walaupun siram air, disebut siram air dulu, siram air kosong lah, air mineral ke apa, walaupun tidak disebut tentang kewajipan itu untuk kita lakukan, tetapi ada amalan salafus salih. Bahkan ada riwayat yang menyebut Nabi SAW, Musnad Imam Syafi'i menyebut tentang Nabi SAW menyiram dengan air kubur Sayyidina Ibrahim, iaitu anak-anak anda baginda SAW. Maka ulama Syafi'i kebanyakan mereka bersetuju mengatakan hukumnya harus. Bahkan ada sampai mengatakan hukum sunat menyiram dengan air bersih ataupun air mutlak. Bahkan disebut dalam kitab I'anatul Talibin, antara lain saya ambil apa kata-kata dalam kitab tersebut. Disunatkan menyiram, itu menjirus kubur dengan air dengan tujuan apa? Pertama sekali, debu-debu tanah tidak ditiup angin. Itu antara tujuan dia. Betul. Keduanya, ada lagi ulama menyebut tentang kenapa kita siram air. Kenapa dibolehkan siram dengan air? Itu keduanya kerana bila sesuatu seorang Muslim itu meninggal, maka kubur tu baru. Kita siram air supaya mampatkan tanah. Yang keduanya kena siram itu kerana ada pokok yang kita tanam, yang mana pokok itu sedikit sebanyak mendoakan kepada si mati. Baik. Jadi perbincangan ini telah boleh disebut di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah berkenaan dengan hukum harus tersebut. Yeah. Tidak ada masalah. Cuma apa seelok-eloknya kalau nak siramlah dengan air kita kata air kosong sajalah. Yeah. Jangan siram dengan air manis, air teh, tertarik apa semua atau apa sajalah. Sebab disebut dalam kitab I'anatul Talibin, salah satunya air mawar pun tidak digalakkan kerana apa? Dia berlaku pembaziran. Yeah. Dia dengan air biasa saja. Dan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri juga pernah menyebut ketika beliau menjadi mufti tentang hukum tersebutlah, harus hukum tersebut. Baik, yang kedua tadi disebut berkenaan dengan bagaimana pengamal Al-Quran yang jasadnya kelak akan terpelihara dari busuk dan hancur. Baik. Pertama sekali, Nabi SAW menyebut bahawa setiap anak Adam ini akan dimakan oleh tanah, jasadnya akan hancur. Disebut dengan jelas ada pengecualiannya, iaitu al-anbiya. Para nabi jasadnya tidak disentuh, tidak dirosakkan oleh ulat, begitu juga dengan tanah. Namun jika sekiranya ada di kalangan, memang ada berlaku. Yeah. Memang pernah berlaku dan ada mata yang melihat, memang ada penghafaz Al-Quran. Sebab penghafaz Al-Quran satu yang disebut oleh ulama, orang yang menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran, mereka adalah waliyun min awliyaillah. Mereka adalah wali daripada wali-wali Allah. Maka satu karamah, satu kemuliaan yang Allah beri kepada mereka ialah ada di kalangan mereka itu yang Allah pelihara jasadnya. Nak menunjukkan mulianya mereka kerana mereka menjaga Al-Quran. Tetapi dia tidak lazim. Tidak mesti semua hafal Quran, mesti semua tidak boleh makan ulat, tidak rosak. Sebab ada di kalangan mereka itu yang memang kalau kita gali balik kubur mereka, nampak ada yang hancur. Adakah bila hancur, ini jahat? Tidak bermaksud begitu. Tetapi ada setengah di kalangan mereka tu yang Allah muliakan dengan cara Allah memelihara jasadnya daripada disentuh oleh ulat dan juga tanah. Ada berlaku kalau kita pergi ke negara macam di Mesir, yang kubur dia kita boleh masuk, kita boleh tengok. Ada jasad yang masih kokoh, yang 12 tahun, 13 tahun, masih elok lagi. Bahkan dia punya kain kafan pun tu elok. Bila tanya siapa mereka tidak ahlul Quran. Memang ada bukti itu. Tetapi tidak semuanya berlaku kepada semua yang menghafal Al-Quran. Allah pilih insan-insan tertentu yang Allah pelihara supaya nak tunjukkan kepada kita mulianya orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Masya-Allah. Okey, jadi itu antara soalan yang telah kita berikan jawapan. Sekarang kita nak raikan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Azli.
Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum panggil biasa ni. dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan, sihat Alhamdulillah, sihat sikitlah. Orang Cini sihat Dah lega, ya. Orang Cini sihat Ya, Alhamdulillah, Ustaz. Jadi soalan saya begini, Ustaz. Ustaz, saya daripada kecil dulu selalu ikut arwah ayah saya ke majlis-majlis ilmu lah. Dan Tok Guru, Ustaz-Ustaz dulu selalu sebut hati-hati dalam baca Al-Quran. Kadang-kadang ada Al-Quran yang melaknat pembacanya. Ya. Allah. Soalan saya daripada kecil tu, saya ingin sangat tahulah, apakah sebenarnya yang dilaknat Al-Quran oleh pada pembacanya? Apakah dia tak betul ke bacaan tajwid ke, ataupun dari segi lagu ke, ataupun fasahah ke, ataupun apakah dia baca Quran tapi dia tak faham apa Al-Quran sebut, tak faham makna Al-Quran, ataupun adakah kerana dia faham tapi dia tidak tidak mengikut ajaran Al-Quran itu yang sebenarnya yang menyebabkan Al-Quran melaknat pembacanya. Itu soalan saya, Ustaz dan Da'i. Senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar atas soalan dan pantun di hujungnya. Betul Ustaz. Hari ini kita tadi sebut baca Quran biar dapat syafaat. Tapi kadang-kala takut juga mendapat laknat. Kenapa Ustaz? Dipersilakan. Baik. Terima kasih Cik Omar pertamanya. Daripada dulu inilah kita kata legend. Legend di mana-mana stesen. Ialah legend. Pelik tu dia memang ada karamah pada jari dia. Dia petik dia akan dapat call. Alhamdulillah. Memang benar daripada dulu kita diajar supaya kita berhati-hati membaca Al-Quran. Tapi jangan sampai kata-kata itu menyebabkan kita tak baca Quran. Sebenarnya kata-kata itu menyuruh kita supaya kita berusaha untuk memperbaiki bacaan. Sebab itulah hadis yang Sayyidah Aisyah riwayatkan tadi, membaca Al-Quran kalau mahir kita akan bersama dengan malaikat safarah. Masya-Allah. Kalau kita tak mahir, bermaksud baca kita memang kita belajar. Tapi baca tu salah, sangkut. Tapi belajar lagi. Sangkut, baca asyik kena tegur je. Kalau nak mengaji dengan syekh tu berpeluh ni. Kata orang tu. Belum apa-apa lagi dah berpeluh dah. Baru sebut bis dah kena tegur contohnya. Walaupun kita ni baca merangkak, wa huwa yatata'u fihi, baca tu secara tak ni adalah bahasa bunyi. Yang dia ambil daripada perkataan tak tu, jadi yatata'u fihi. Nabi kata dia baca Quran tu tak mana sangkut-sangkut macam kereta lama. Wajah amin contoh. Jadi dia baca Al-Quran tu dalam keadaan dia sangkut-sangkut, tapi dia belajar, dia usaha untuk memperbaiki bacaan dia. Yang ni dapat pahala. Sebab itulah kita jangan rasa demotivated istilahnya. Alah, tak naklah baca. Kalau baca sekarang dosa aku kena laknat dengan Quran. Yang kena laknat tu kenapa disebut begitu? Kerana dia tak belajar. Kan ada beza. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang yang berilmu dan beriman berbanding dengan orang tak berilmu dengan berapa darjat. Kenapa kita masih nak duduk ditakut lama kalau kita sedar kita baca Quran tu teruk berguru. Dalam tempoh kita berguru tu baca juga. Biar sangkut tak apa. Baca kerana kita mendapat dua gandaan pahala bila kita membaca Al-Quran dalam keadaan kita berusaha untuk memperbaiki, tapi masih lagi silap, tidak ada masalah, dimaafkan. Jadi objektif nak beritahu ni, dia panggil moral of the story, jangan rasa malas belajar Al-Quran. Kalau banyak kena tegur dengan guru, banyak lagi belajar. Dan satu, practice make fluence. Bila kita baca Quran selalu, dia akan melancar. Yang tak nak praktis, dia menyebabkan bacaan dia tersangkut-sangkut. Masya Allah. Sebab tu orang tu ada berpesan, Pak Mek On membaiki perahu dibaiki masa hujan. Mengaji Quran sampai tahu membaca juga tafsiran. Okey Ustaz, kita nak beralih ke soalan seterusnya. Baharudin Kasim bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz TV3 pagi ni. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan, jika kita hanya hafal atau membaca surah-surah tertentu tapi tak khatam Al-Quran, adakah peluang untuk masuk syurga lebih senang atau kaedah-kaedah lain? Sekian, terima kasih. Amin. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Tuan Baharudin. Bersilakan Ustaz. Baik. Kita hanya hafal atau membaca surah tertentu tapi tak khatam. Baik. Tidak syarat khatam baca Quran ni.
tak syarat khatam. Tapi khatam tu lebih baik. Betul. Baca Quran ni kena betul. Tak khatam tak apa sebab saya beri contoh. Ada di kalangan para sahabat, contoh Abdullah bin Umar dan Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar mengambil masa yang sangat lama untuk mengkhatamkan satu ayat surah tu. Kenapa? Dia tadabbur tu lama. Ya. Sehingga kan disebut dalam riwayat bahawa Sayyidina Umar ambil masa hingga 8 hingga 9 tahun untuk masyi, kata orang Arab tu. Surah Al-Baqarah saja. Ambil masa bertahun-tahun. 12 tahun, sorry. Anaknya Ibnu Umar 8 hingga 9 tahun. Masya-Allah. Maknanya lama masa dia ambil itu, adakah dia mengangkat mengaji? Tidak. Tapi dia ambil masa yang sangat lama untuk faham secara mendalam, untuk faqih dalam ayat tersebut. Baik, cumanya kalau tak khatam Quran, bila nak khatam yang tanya? Dah kenapa yang sampai tak khatam? Soalannya, kenapa tak khatam ni? Yang sampai tak khatam-khatam lagi, orang khatam dah jahanam, dah satu kan. Baiklah, kata betul lah tak khatam sekalipun. Memang betul Ustaz. Ustaz kata sedap lah. Ustaz geng mana? Kami marhain. Ustaz ni kayangan, baca laju ke? Okeylah, katalah betul, tak khatam. Saya beri motivasi beginilah. Rugi sangat kalau kita tak khatam Al-Quran. Kerana bila khatam Quran, malaikat, ada setengah riwayat menyatakan 4,000 malaikat mengaminkan doa kita. Masya Allah. Bayangkan kalau kita khatam. Bahkan sahabat-sahabat Nabi sebagai contoh Anas Ibnu Malik, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dia punya dahsyat sampai tahap dia minta lelaki upahan, istilahnya. Lelaki upahan untuk pergi tengok dalam kampung siapa yang khatam Quran. Aku nak pergi majlis dia. Kenapa? Sebab nak menumpang keberkatan majlis khatam. Kalau ada doa-doa yang diminta, dapat sekali. Itu satu. Yang kedua, Anas bin Malik. Okey Ustaz, kita nak dengar yang kedua tentang Anas bin Malik. Baik. Tetapi kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan kerja. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Kita bicara tentang Al-Quran dan Simati. Tadi kita tunda cerita iaitu Anas bin Malik. Jom kita sambung dengar. Dipersilakan Ustaz. Jom kita sambung ya. Anas bin Malik, beliau setiap kali khatam Al-Quran, beliau akan kumpul ahli keluarga dia. Masya Allah. Mai duduk rumah mai. Sebab keberkatan turun kepada majlis khatam Al-Quran. Itu disebut oleh Imam An-Nawawi.
Saya ingat zaman belajar, sebut cerita lama, Yeah. zaman-zaman belajar Quran dulu kan. Masya Dan kita belajar tempat yang sama, Yeah. cuma tahun berbeza. Yeah. Similar yet different. Sama tapi tak serupa. Sama tempat institusi tapi tahun berbeza. Betul. Ingat dulu guru kami pada ketika itu Ustaz Datuk Firdaus. Ustaz Firdaus pernah bertugas sebagai Imam Masjid Negara. Ketika kami khatam ni, Ustaz akan panggil semua. Yang khatam dah lama ke, yang belum khatam lagi, yang baru nak khatam ke, turun semua. Masya Allah. Hari ni kawan kita nak khatam. Duduklah kita dalam majlis itu, buatlah majlis khatam wadduha wal laili idza saja, baca ramai-ramai. Kemudian berdoa tu Masya Allah, siap menangis ramai-ramai tu, berpeluk-peluk menangis. Sebab apa? Seronoknya rupanya Allah beri keberkatan kepada kita. Tak semua orang boleh baca Quran dengan baik. Betul. Jauh daripada itu, tak semua orang dapat hafal Quran. Jadi dia kata, Ustaz beritahu, Ustaz Firdaus kata apa? Tengok dia ni khatam hari ni, kawan kita ni mulia ni, kita doakan dia. Kita salam dia. Kita diajar begitu. Supaya kita kena apa? Kita rasa betapa bertuahnya setiap kali kita mengkhatamkan Al-Quran. Imam Nawawi kata apa? Bila khatam Quran, doa yang kita panjat kepada Allah itu adalah hukum sunnah muakkadah. Maknanya satu yang sangat dituntut. Kerana apa? Kalau tak berdoa ketika khatam, bila lagi? Sebab waktu khatam ni, malaikat mengaminkan doa kita sekali. Amin, amin, amin. Bahkan Imam Nawawi sebut tentang antara amalan yang bagus dilakukan ketika kita khatam ialah kita berdoa untuk pemimpin, kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita. Bahkan sampai tahap Imam Nawawi sebut dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran tentang doalah pada ketika itu hatta menyebut ya Allah turunkanlah harga barang. Itu disebut. Kalau kita baca kita rasa ya ke ni? Ya betul. Itu maknanya sampai tahap itu kita diminta berdoa. Kenapa? Mulianya, hebatnya, bagusnya majlis khatam Quran. Jadi kalau tak nak khatam Quran lagi tak tahulah. Rugi. Rugi ya. Sahabat-sahabat Nabi sebagai contoh. Sempat lagi cerita. Ya, boleh, sebagai contoh Sayyidina Uthman ibn Affan, Tamim Ad-Dari. Ni antara orang-orang yang kita kata superb dalam mengkhatamkan Al-Quran. Sehingga kan diriwayatkan Sayyidina Uthman ibn Affan mengkhatamkan satu hari 8 kali. Masya Allah. 4 kali siang, 4 kali malam. Masya Allah. Ada orang tanya saya, Ustaz, cuba Ustaz kira betul-betul. Ketika saya baca kitab ni, Ustaz kira betul-betul berapa lepas kuliah ni. Dalam 8 kali, 4 kali siang, 4 kali malam, lajunya dia baca macam mana? Dia punya speeding itu. Saya pun terpikir, yalah, kalau kira-kira normal kita baca, tak dapat nak nolong satu hari 8 kali khatam. Tapi rupanya ada seorang ulama namanya Maulana Dr. Yusri Jabar, dia sebut, kita nampak pada adatnya tidak mampu menghabiskan. Tapi kenapa ada orang habiskan sampai 8 kali khatam dalam satu hari, dan nama-nama mereka ni ramai masyhur disebut dalam kitab-kitab. Macam mana boleh mereka khatam? Ini ada kata keberkatan Al-Quran. Masa bagi mereka itu, kalau kita rasa 24 jam itu terlalu singkat untuk baca Quran, bagi dia laju. Allah beri keberkatan melalui bacaan Al-Quran ini, boleh khatam sampai 8 kali. Sayyidina Uthman, seorang khalifah, sibuk dengan kerja-kerja kekhalifahan, tapi boleh khatam sampai 8 kali khatam, 4 kali siang, 4 kali malam. Malunya kita berapa lah bila khatam Ramadan kan? Klip-klip je mata. Lama dah tu. Baik, itu yang soalan pertama lah. Mana supaya kita rasa bersungguh untuk membaca Al-Quran, mendalami dan mengkhatamkan Al-Quran. Soalan kedua, adakah peluang untuk masuk syurga lebih senang atau kaedah-kaedah lain? Syurga ni bukan duduk kat tangan saya. Bahkan Nabi pun sebut setiap kita ni tidak masuk syurga kerana amalan kita. Ya. Walakin ayyataghammadani Allahu birahmah. Orang yang mendapat rahmat Allah lalu masuk syurga. Adakah dia bercanggah dengan firman Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun? Masuklah syurga kamu semua atas apa yang kamu buat. Tidak. Sebenarnya memang bicara tentang masuk syurga itu kuasa Allah mutlak. Bukan kerana kita ni beramal banyak kita masuk syurga, tetapi kerana sayangnya Allah atas amalan kita yang kita buat, maka kita masuk syurga. Bahkan ulama kata apa? Memang kita tak masuk syurga dengan amal kita banyak atau sikit. Tetapi percayalah, amalan kita yang banyak atau sikit itu membezakan kedudukan bila kita masuk syurga esok. Kerana setiap orang beriman, akhirnya walaupun dia singgah, transit di neraka asbab banyak maksiat dia buat, dosa dia banyak, dia dibersihkan di neraka, akhirnya masuk dalam syurga. Di syurga esok, amalan dia yang
berbaki semasa di dunia itulah yang menentukan kedudukan di mana tempat tertinggi, rendah, di tengah, di atas, bercermin. Itu membezakan kita dengan orang lain. Jadi, adakah dengan Quran semata-mata kita masuk syurga? Tidak. Bahkan hadis Nabi menyebut syurga ni ada pintu macam-macam, ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu birrul walidain, banyak peluang-peluang lain untuk kita masuk syurga. Tapi percayalah, kalau kita melakukan amal ibadah lillahi ta'ala, adakah kita mendapat kebencian Allah? Tentu sekali kita mendapat kasih sayang Allah. Orang yang mendapat kasih sayang Allah ni dapat rahmat Allah. Allah akan masukkan dalam syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey Ustaz, kita nak beralih ke soalan seterusnya, ditanya oleh Hana Wancik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya Ustaz, bagi mereka yang tidak pernah mengkhatam Al-Quran atau belum sempat mengkhatam 30 juzuk Al-Quran, hanya mengamalkan surah Al-Ikhlas, adakah akan mendapat syafaat di akhirat kelak dan menjadi peneman di alam barzah? Yang kedua, mengapakah surah Yasin sering dibaca kepada orang sakit yang nazak dan kepada jenazah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih Hana Wanci. Pertama sekali tadi khatam tu sudah sebut. Usialah supaya kita boleh khatam Al-Quran. Dan kalau berbaki mana-mana surah yang kita hafal, amalkan terus amalkan. Bahkan ada amalan-amalan yang kadang-kadang tu bukanlah kata Nabi sebut tentang amalan tu, kadang mak ayah kita. Yang contoh saya, arwah ayah saya sebut, sebelum tidur jangan lupa baca Qul Huwallah 3 kali. Baca Qul Huwallah 3 kali sebelum tidur. Lepas tu niat nak bangun pukul berapa. InsyaAllah. Itu antara amalan yang orang tua-tua bagi. Kalau yang Nabi bagi, lagilah. Amalan membaca surah tertentu dengan kelebihan tertentu, baca surah Al-Muluk pada waktu malam, surah Al-Waqi'ah sebelum tidur, kemudian surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Semua itu ada kelebihan yang tertentu. Tapi jangan kita rasa berpuas hati dengan prestasi itu. Maknanya kita kena pastikan usaha supaya ada ayat-ayat lain yang kita hafal dan juga kita amalkan. Bila kita amal selalu, kita akan ingat insya-Allah. Kemudian yang kedua, kenapa surah Yasin ini sering dia baca kepada orang sakit yang nazak dan kepada jenazah? Tidak ada masalah nak baca pada orang tak sakit pun boleh. Nak baca Yasin, kawan kita tengah tidur, rasanya bangun cepat. Dia kalau subuh tak bangun lagi ni. Yasin wal Quranil Hakim. Celik kawan tu. Boleh je nak baca pada orang yang sihat. Cuma ada beberapa perbincangan berkenaan dengan baca Yasin. Satunya hadis Nabi SAW, Nabi sebut iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin pada orang-orang yang mati di kalangan kamu. Satu, orang yang dah mati. Tafsirannya yang kedua, ulama kata baca Yasin kepada orang yang nak mati, sakit nak mati. Kerana ada riwayat menyebut berkenaan membaca Yasin kepada orang yang sakit ini memberi keringanan, khafif. Dia mengurangkan kesakitan itu lalu memudahkan dia perjalanan dia menuju ke alam sana. Jadi maka sebab itulah Yasin ini sering dibaca dan perbincangan dia adalah panjang. Direngkaskan hukumnya harus kita membaca kepada orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang nazak, bacaan Yasin untuk meringankan kesakitan dia sakaratul maut itu. Itu sedikit jawapan saya lah. Baik Ustaz. Jadi kita nak raikan seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz, saya Ismail daripada Sungai Buloh. Ya, silakan Tuan. Soalan saya begini, tanya Ustaz. Bolehkah kita beristiqamah hanya surah yang tertentu sahaja di dalam Al-Quran sebagai surah penyejuk hati pada si mati dan juga sebagai merawat hati kesedihan kita? Okey, sedikit pantunlah untuk Da'i. Lazimkan diri selalu mengaji. Balas pantun lagi ni ya? Waktu pagi, senyum nampak gigi, panjang umur jumpa lagi. InsyaAllah, terbaik. InsyaAllah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria betul pagi ni Ustaz. Ada pesta pantun pagi ni. Ada Ustaz, Ustaz kena sediakan lain kali. Tak apa. Okey Ustaz, soalannya menarik. Bagaimana adakah boleh kita istiqomah pada satu-satu surah? Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Cik Ismail. Daripada mana? Sungai Buloh mana tadi? Ya, betul Tuan. Sungai Buloh. Jadi boleh tak istiqamah pada surah-surah tertentu? Tentulah boleh. Takkan nak kata tak boleh. Baca Quran ni semua boleh bikin pahala. Bikin pahala, kita betul. Bikin pahala macam lagu. Baik, semua dapat pahala, tak ada masalah. Bacalah.
Bahkan Nabi SAW menyebut man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran maka dapat satu hasanah. Ya. Maknanya satu hasanah itu pula gandaannya 10. Masya-Allah. Wala aqulu alif lam mim harfun. Kalau kita baca alif lam mim sadaqallahul azim, contohlah, contoh. Malas betul mengaji kayaknya. Alif lam mim. Dia baca 3. Nabi kata aku tak kata alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maksud 3 huruf situ bermaksud ada 3 hasanah kali 10, 30 pahala. Masya-Allah. Maknanya bacalah. Kadang-kadang kita kena faham juga, ada di kalangan kita ni yang memang betul-betul kata orang asah lidah pun baca macam tu juga kan. Lebih pada burung tu, ada memang orang yang ada kesukaran untuk membaca surah-surah yang dia tak biasa. Jadi dia istiqamah. Bahkan orang tua kita banyak mengamalkan surah-surah yang mereka lazimi sebelum tidur, bangun tidur, hari Jumaat. Jadi mereka sentiasa mengamalkan. Teruskan. Contohlah antara surah yang kita amalkan. Contoh surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Betul. Nabi sebut siapa yang menghafal 10 ayat terawal surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, ataupun usima min fitnatid dajjal, dia terselamat daripada fitnah dajjal. Kenapa fitnah dajjal itu disebut berkaitan dengan surah Al-Kahfi? Kerana rupa-rupanya surah Al-Kahfi itu, di dalam surah Al-Kahfi itu ada banyak fitnah, cubaan-cubaan yang Allah beritahu pada kita supaya kita sedar fitnah itu dah berlaku pada kita. Sehingga kan Nabi sebut dajjalun, kazzabun. Sebelum dajjal tu keluar, dah ada dajjal-dajjal lain yang keluar sebelum itu. Maknanya bermacam-macam ujian. Dajjal ni maksudnya ujian pada kita. Salah satunya adalah surah Al-Kahfi. Kalau kita amal, nasihat saya kepada tuan-tuan dan diri saya sendiri, kalau kita amalkan satu surah tu, kalau boleh baca sekali, ambil penghayatan, tadabbur sekali. Bagi contoh, ada ujian agama tentang kisah Ashabul Kahfi, ada ujian harta, kisah 2 orang orang Bani Israel yang cerita tentang kebun masing-masing, seorang beriman, seorang tidak. Ada fitnah ataupun cerita berkenaan dengan ilmu, fitnah ilmu Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dan terakhir fitnah kekuasaan, iaitu kisah Ya'juj dan Ma'juj yang dikurung oleh Zulkarnain. Jadi tak ada masalah, teruskan, insya-Allah Allah beri keberkatan atas apa yang kita buat kerana membaca Al-Quran itu adalah satu yang sangat mulia, sehingga kan Imam Nawawi sebut tilawatul Quran afdalu minat tasbih wat tahlil wasailil azkar. Membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada tasbih, tahlil, semua jenis zikir. Kadang kita tak zikir pun, kadang kita tak hafal. Tak mungkin kita ni rasa Allah aku ni tertinggal banyak. Tapi jangan sampai tinggal amalan-amalan yang biasa kita buat, membaca ayat-ayat yang biasa kita baca tu. Teruskan. Yang penting baca Ustaz, kita bikin pahala ya. Kita bikin pahala. Okey Ustaz, saya tertarik dengan satu soalan ditanyakan oleh sahabat kita Aisyah Echa. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, bagaimanakah perbandingan fadilat orang yang melazimi bacaan Al-Quran semasa hidupnya dengan bacaan Al-Quran daripada anak-anaknya untuk dihadiahkan kepadanya yang telah berada di alam barzah? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Aisyah Echa. Tadi saya dah sebut berkenaan dengan pahala sampai kepada ahli keluarganya kita yang telah meninggal, kita hadiahkan pahala. Allahumma asil sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim. Itu dah selesai. Baik. Jadi satu perkara yang boleh kita kaitkan dengan pertanyaan Aisyah ni ialah apa yang Nabi sebut dalam satu hadis. Ini menunjukkan dalam bentuk hadiah kita kepada ibu ayah kita, ataupun hadiah kita sebagai ayah kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita ingat hadiah daripada anak kepada ayah saja. Kita lupa ada yang mak ayah yang anak meninggal dulu. Allahu Akbar. Baik. Satunya ialah ni nampak lebih berfokus kepada hadiah yang boleh diberi oleh seorang anak kepada ibu ayah dia. Sebab kita tak mampu balas jasa mak ayah kita kan. Setuju. Setitis air susu yang kita minum daripada ibu kita, setitis ataupun 10 titis yang kita ganti, kita beri pada anak kita, tak sama. Allah. Lebih lagi kita orang lelaki, mana ada susu nak bagi? Susu tin je lah kalau boleh. Jadi bagaimana cara nak membalas? Nabi sebut siapa yang membaca Al-Quran
wa amila bima fihi, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Albasallahu walidahi tajan yaumal qiyamah. Allah akan memahkotakan mak ayah dia ni mahkota pada hari kiamat kelak. Masya Allah. Kalau kat dunia ni, cuba kita bayangkan siapa yang dapat dimahkotakan. Ada orang memahkotakan. Kalau pemaisuri dimahkotakan oleh pemaisuri sebelum contohnya, ataupun raja yang berkuasa pada ketika itu akan meletakkan. Kita sambung kejap lagi lah Baik, dah keluar isyarat tu. Okey Ustaz, kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan berkeliru. Kita dapat melihat di akhir zaman ini memang tidak dinafikan ramai yang lebih memilih keduniaan dan meminggirkan akhirat. Melalui Musalla Ar-Radhah, bagaimanakah kita boleh transformkan kecintaan dunia ini membawa ke akhirat, Ustaz? InsyaAllah. Dipersilakan. Betul ya, Dr. Hakim ya. Kita ni kadang-kadang cinta dunia tu berlebih-lebih. Menyebabkan kalau kita terlalu cinta kepada dunia, kita lupa akhirat. Allahu Akbar. Tapi kalau cinta akhirat, dia akan dunia tu akan bawa seiring. Betul. Antaranya kita sedang ada dua projek di Musalla Ar-Radhah. Satunya sedang membina masjid. Itu Musalla Ar-Radhah belum dapat title masjid lagi lah. Yang kedua kita nak bina Ma'had Ar-Radhah, pusat tahfiz yang mengkonsepkan sains, tahfiz dan juga turas. Mana ada akademi, ada SPM, mana ada hafazan 30 juzuk, dan juga yang ketiganya ada pengajian kitab-kitab turas. Baik, ni gambar masjid yang dipaparkan sekarang di kaca TV ini adalah Musalla Ar-Radhah. Nampak? Musalla tu surau tu. Tapi besar gedabak macam tu kata. Ini surau ke masjid? Diorang kata. Ini adalah kelas pengajian kita untuk anak-anak mengaji malam-malam 90 orang berdaftar. Ini ruang-ruang, ini sumbangan orang ni. Jadi kita ni program penuh di Musalla Ar-Radhah di masjid ni. Kita makan pagi 11 bulan dah tanpa henti. Setiap pagi kita sediakan makan untuk jemaah. Dan juga kita beri duit RM5 seorang kepada anak-anak berusia 15 tahun ke bawah sebagai satu penghargaan kepada mereka yang datang solat berjemaah. Jadi kita keluarkan RM10,000 untuk makan, RM10,000 untuk anak-anak. Dan tentu sekali saya nak mengajak tuan-tuan perempuan semua, jomlah bersama dengan saya. Betul. Kita bina mahligai di syurga. Masya-Allah. Siapa yang cakap tu? Nabi kata apa? Man bana lillahi masjida walau kama fasiqattah banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi kata apa? Siapa membina kerana Allah, lillahi ta'ala, kita bina sebuah masjid. Kerana Allah.
walaupun kecilnya macam kecil sarang burung ataupun sangkar burung, Allah telah membina untuknya mahli dalam syurga. Inilah aset yang sangat-sangat kita nanti. Tadi ada yang tanya, kami ni baca Quran ni tak berapa laju. Ini peluang untuk kita lajukan sikit laluan kita, track kita untuk pergi syurga Allah. Mudah-mudahan Allah pilih kita sebab kita tak sayang pada harta dunia yang kita miliki, yang sentiasa ada amanah pada harta kita ni. Antaranya amanah di mana kita nak salurkan, wajib zakat bayar tidak, sedekah yang sunat kita buat tidak. Inilah peluangnya. Saya datang kemari ni sambil-sambil duk cerita pasal Quran ni. Dia cerita juga peluang untuk bina mahligai dalam syurga. Walaupun masjid ni tuan-tuan tak guna, sebab kami yang guna, jemaah yang guna. Mungkin satu masa, mungkin tuan-tuan akan guna juga. Kebanyakannya masanya tuan-tuan yang jauh daripada Kuantan tak akan guna masjid kami. Tapi percayalah, kalau pun tak sempat guna sepanjang umur kita ni, percayalah Allah dah ganti dah untuk kita mahligai dalam syurga. Ini peluang. Marilah sama-sama saya. Kita perlukan lebih kurang 200,000 lagi nak siapkan. Kita nak turap jalan. Kemudian kita nak siapkan divider muslimah. Divider muslimah dulu ada seorang artis. Ustaz, dia kata, Ustaz, keep quiet, jangan sebut nama saya. Jadi saya sebut seorang artis, pelakon. Dia sumbang 25,000 untuk buat divider muslimah. Kenapa? Dia dengar saya, Ustaz kata ada divider muslimah tak siap lagi. Dia nak sponsor. Pada ketika itu saya kata 25,000 sahaja. Rupa-rupanya quotation pertama dengan quotation kedua berbeza. Beza kenapa? Sebab pertama tu dia ada open sikit atas. Yang ni fully close. Divider muslimah tu makna muslimah datang solat di musalla, dia akan rasa dalam dia kata dalam bilik dia sendiri. Ada cermin, ada almari, dah ada perlindungan sepenuhnya, full protection istilahnya. Tak nampak apa. Dan cantik hiasan tu sebagaimana cantiknya hiasan di dinding. Jadi yang ni rupanya kita perlu lagi 20,000 sebab 25,000 dah ada tadi sebut artis yang mulia tadi bantu kita. Kita perlu lagi 20,000 dan banyak lagi kerja-kerja literate yang perlu kena bayar, lebih kurang 30,000. Kerja-kerja besi, manhole, dia punya grating sum dia panggil untuk tutup-tutup apa longkang-longkang yang besar yang kita buat longkang besar saja. Costing lebih kurang longkang saja lebih kurang 600,000 untuk elakkan pada banjir. Seolah kita macam kerja perparitan pula. Kita buat di masjid ni untuk elakkan taman jadi banjir. Jadi ini semua kos yang besar. Jadi tuan-tuan kalau rasa nak sumbang, nak bina mahligai di syurga, nak duduk bersama Rasulullah SAW di tempat yang terindah di Maqam Mahmud, di Al-Firdaus sana. Jom sama dengan saya. Dan saya pun mungkin banding dengan tuan-tuan jauh lebih banyak menyumbang. Saya sikit je. Tapi saya cuma adal alal khair. Saya tunjuk jalan untuk buat baik. Ini peluang dia. Mari. Tu nampak ada nombor akaun tulis tu. QR sambil-sambil nak pergi bilik air, nak cari karipap kat dapur tu. Sekali. Okey Ustaz, bila sebut bersedekah atau berinfak ni Ustaz, penonton nak sedekah. Jadi bagaimana cara untuk tetap terus menyokong Musalla Ar-Rawdah ini? Baik. Pertama sekali pergi ke medsos kami. Tengoklah di TikTok, ada semua, YouTube, di FB, di IG semua ada. Kemudian kalau rasa malas lah Ustaz, tak percaya kami medsos tu, itu ada QR tu, sambil-sambil melintas. Boleh sumbang. Ataupun tu ada nombor akaun Maybank. Kalau rasa, Ustaz, saya tak berapa yakin lah, saya nak bercakap juga. Itu ada nombor hotline, 360-033-360-9090. Ustaz Amir bersedia menanti tuan-tuan dengan penuh rindu, sayang nak sambung panggilan telefon tu. Telefon je kata, saya nak sumbang 1 juta ni Ustaz, contoh. Laju kawan tu kat telefon dia. Baik, kalau yang sudi nak bersama kami, nak jadi, kita kata apa, nak jadi penyokong tegar Musalla Ar-Rawdah, boleh dial nombor talian, kita akan masukkan tuan-tuan dalam kita punya broadcast list kita lah. Kita akan maklumkan perkembangan terkini berkenaan dengan kita punya perkembangan Masjid Ar-Rawdah, dan juga selepas ini tahun depan bulan Mac kita akan mula buat Ma'had Ar-Rawdah, kapasiti 300 pelajar, penghafal Al-Quran, akademik tak tinggal, dalam masa sama mengaji kitab-kitab turas. 3 dalam 1, kalau tak dapat 3, dapat 2 pun okey, tak dapat 2 dapat 1 pun okey, jangan tak dapat teruslah. Betul. Ini buku saya tulis sendiri, buku Tour de Quran. Buku ni harga RM70. Apa yang saya bincangkan di satu stesen TV berkenaan dengan perbincangan yang ada dalam setiap juzuk dan juga surah Al-Quran itu, saya ceritakan secara ringkas dalam bentuk konteks ataupun siap. Maknanya ayat ni ke ayat ni apa cerita dia, ayat ni ke ayat ni cerita. Inilah buku dia. Tuan-tuan boleh dapatkan dengan harga RM70 sahaja. Separuh daripada RM70 itu kita sumbang untuk pembinaan Ma'had dan juga masjid. Yang ini program kita, siapa yang ada putus makan, duit tak ada, mai datang ke Musalla Ar-Rawdah. Kita sediakan beras, kita sediakan gula, kita sediakan tepung, bahkan kita sediakan duit bagi yang betul-betul ada masalah. Tapi kita tak open lah letak di luar kat pintu masuk bimbang. Hari ini kita letak,
tak sempat habis hari ni dah hilang semua. Jadi kita datang ke pejabat, kita daftarkan tujuan untuk masuk dalam database kita, apa siapa yang perlukan bantuan, dan kita boleh salurkan setiap masa kalau ada orang nak sumbang, kita salur. Okey Ustaz, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sumbang pada pagi ini diluaskan rezeki. Amin. Okey Ustaz, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah sudah ada beberapa soalan yang telah kita berikan jawapan, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Tadi kita tunda tentang syarahan kepada soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Echa berkaitan hadiah untuk ibu ayah di alam barzah berbentuk bacaan Quran. Bagaimana? Jom kita dengar. Silakan Ustaz. Baik. Kita sambung balik. Lama berehat Ya. Tadi saya sebut antara cara yang paling mudah pada hemat saya lah untuk kita hadiahkan sesuatu untuk mak ayah kita yang telah pergi, kan banyak jasa mereka. Betul? Setitis susu yang kita minum daripada tubuh mereka, mak kita tu tak terbalas walaupun kita menyusukan anak kita lebih lama daripada mak kita menyusukan kita. Allahu Akbar. Sementara lah orang lelaki memang tak pernah menyusukan anak. Nak beli susu pun merungut kan. Jadi cara yang paling baik untuk kita membalas jasa mereka yang sangat mudah ialah dengan kita dengar Nabi sebut apa. Siapa yang membaca Al-Quran, ada juga ulama menafsirkan membaca itu ialah menghafal Al-Quran. Wa amila bima fih, dan beramal isi kandungan Al-Quran. Baca, amal. Albasallahu walidahi tajan yaumal qiyamah. Allah akan memahkotakan ibu ayahnya mahkota pada hari kiamat kelak. Saya sebut tadi, kalau permaisuri agung dimahkotakan oleh agung tentunya. Sultanah dimahkotakan oleh sultan. Kalau keduniaan, contoh Ratu Cantik dimahkotakan oleh Ratu Cantik sebelum. Tak apalah, itu cerita lain lah. Cuma nak beritahu, mahkota yang akan dimahkotakan kepada ibu ayah ini special. Sebab yang akan memahkotakan itu ialah Allah Ta'ala sendiri. Allahu Akbar. Kenapa sampai tahap mak ayah kita dimahkotakan begitu? Kerana dia ada anak yang hafal Quran dan amal isi kandungan Al-Quran. Maka istimewanya ayah ni esok, semua ayah-ayah lain tengok, ya Allah, untungnya ayah ni anak dia siapa? Anak dia hafal Quran dan amal isi kandungan Al-Quran, macam Da'i Hakim. Untung mak ayah. Jadi yang mana mahkota tu pula Nabi sebut bercahaya, bila letak di atas kepala tu bercahaya, lebih bercahaya daripada sinar matahari kat dunia kamu duduk dulu. Maknanya berseri sangat mak ayah kita, ya Allah seronoknya. Apa lagi agaknya ayah kita nak? Apa lagi mak kita nak? Kalau itulah ganjaran yang telah Allah beri sendiri memahkota. Kalau kita di dunia ni, agung, sultan, beri pingat pada seorang tu, letak di dada pun kita rasa semacam menggigil. Lepas tu bila dah lekat tu, ya Allah, berasa macam dunia ni anak ampunya lah, rasa macam tu. Jadi cuba bayangkan Allah memahkotakan mak ayah kita dengan mahkota yang bersinar, cahaya lebih bersinar daripada matahari di dunia. Fama zannukum. Di hujung Nabi sebut kata, agak kamulah, apa sangkaan kamu terhadap yang membaca tu sendiri, yang menghafal tu sendiri. Kalaulah yang menghafal Al-Quran, mak ayah dia dimahkotakan mahkota yang cantik, berkilat, bersinar, bercahaya di akhirat esok. Yang amal tu sendiri, anak tu apa dapat? Masya-Allah. Mak Nabi nak beritahu, di hujungnya nanti, di hujung kata-kata Nabi tu, maknanya kalau kamu hafal Quran, kamu amal, kamu lebih lagi Allah muliakan. Sebab Al-Quran yang kamu hafal tu. Untungnya lah, ini cara untuk kita sama-sama membantu mak ayah kita dan membantu diri kita lah. InsyaAllah. Di alam sana. Baik Ustaz, kita nak beralih pula ke soalan seterusnya dari sahabat kita. Casey. Ini rare punya nama Ustaz pagi ni. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i juga semua sahabat syurgaku. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah pandangan pada mereka-mereka yang tidak percaya tentang apa yang telah ditulis dalam Al-Quran? Mereka seolah-olah tidak percaya akan wujudnya semua kejadian di muka bumi berpandukan Al-Quran. Terima kasih kepada Casey yang bertanya. Silakan Ustaz. Terima kasih Casey. Apa nama dia tu? Mungkin Khairuddin ke apa kan? Casey, terima kasih kerana bertanya soalan yang bagi saya sangat bagus. Kerana berkait dengan soal iman. Ya. Inilah yang Nabi ajar pada sahabat direct dapat daripada malaikat. Allahu Akbar. Akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan. Betul tak? Malaikat yang mengajarkan agama direct, sahabat-sahabat ada di sebelah. Siapa tu? Dia adalah Jibril, mengajarkan kepada kita semua tentang agama kita. Baik. Percaya tu bagi saya, sebutan percaya itu sebutan yang rendah. Percaya? Percaya tak semalam aku tidur dekat bus stop. Kita
Ya ke tak? Tak pernah dia tidur kat bus stop. Itu rendah bagi saya, rendah. Tapi kalau percaya dengan yakin, apa maknanya dengan iman. Ya. Makna itu kedudukan kita dalam mempercayai rukun-rukun iman. Antara rukun iman ialah percaya kepada Allah, malaikat, pada rasul, pada kitab, pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Percaya dengan iman, dengan yakin. Maknanya kita bukan sekadar percaya, tapi kena yakin apa yang ada di dalam kitab Allah. Kitab Allah itu adalah semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita ada sanksi, tidak boleh kita menolak, tidak boleh kita menidakkan apa yang ada dalam Al-Quran kerana dia membabitkan iman kita, gugur atau tidak. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, syiar-syiar agama Allah ni apa yang termaktub dalam Al-Quran? Ya. Maka fa innaha min taqwal qulub. Itu tanda hati dia hati yang bertakwa. Tanda takwa kita, percaya ke tidak kamu dengan Al-Quran yang ada. Kalau tak percaya, maknanya di mana takwa kita, di mana iman kita. Dan menariknya tuan-tuan dan puan semua, ada perbahasan yang sangat panjang berkenaan dengan mereka yang tak percaya dengan isi kandungan Al-Quran. Tak percaya akan wujudnya semua kejadian di muka bumi. Maknanya, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran itu telah dibahaskan oleh alim ulama. Sebagai contoh, saya ambil satu tulisan Imam An-Nawawi dalam kitab dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dia sebut apa? Ajma'al muslimun. Dia tulisan kecil, saya baca besar kasi. Ajma'al muslimun ala wujubi ta'zimil Qur'anil aziz ala al-itlaq. Ya. Ijma' ulama' dah. Ijma' ulama' mengatakan wajib kita mentakzimkan Al-Quran secara mutlak. Tak ada takwil-takwil kata orang tu. Wa tanzihi wa siyanatihi wa ajma'u ala anna man jahada minhu harfan mimma ajma' alaih aw zada harfan mimma lam yaqra' bih ahadun wa huwa alimun bidzalik fa huwa kafir wal iyaz billah. Jadi kalau kita kufur, kita engkar dengan satu huruf yang telah diijma'kan oleh alim ulama. Atau menambah satu huruf, tambah satu huruf. Bukan tambah ayat Quran, tambah satu huruf. Kurangkan satu huruf. Satu huruf kita kurangkan. Tak percaya, kenapa alif lam mim? Kenapa tak alif lam saja? Mim tak ada. Buanglah mim, contoh. Ataupun kita tambah alif lam mim yang surah Al-Baqarah ditambah sod pula belakang. Pandai-pandai pula ditambah. Tambah satu huruf. Tambah satu huruf ni bukan hukum. Bukan kisah yang Allah ceritakan. Bukan pengajaran yang ada dalam tu. Tambah huruf saja, maka ijma' kata Imam An-Nawawi, fahuwa kafir. Kita keluar daripada batasan iman. Wal-iyazubillah. Begitu juga kata Qadhi Iyad disebut oleh Imam An-Nawawi. Jadi nak beritahu pada kita, hati-hati kita kena meletakkan iman di dada kita. Bila berbincang berkenaan dengan isi kandungan Al-Quran, kadang-kadang kita rasa, cerita ni nampak ajib. Ajaib sangat. Ataupun, rare lah cerita ni. Rare tak rare, ajib tak ajib. Kalau disebut dalam Al-Quran, wajib kita percaya dengan iman kita. Jadi hati-hati kerana kita bimbang, syaitan menggoda kita. Kalau kita rasa kita dah melakukan kesilapan tersebut, ucap syahadah balik, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesilapan kita. Okey Ustaz. Jadi itu antara perkara yang perlu kita yakini tentang Al-Quran. Datang mana-mana kajian, datang mana-mana teori, tapi kalau berlawanan dengan Al-Quran, maka terima Al-Quran. Baik, okey Ustaz. Kita nak bertakbir seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Bangun pagi makan popiah, makan dengan ikan gelama. Jangan terlampau cinta dunia, takut nanti hilang agama. Terima kasih kepada para pendengar, para penonton Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru yang masih lagi setia bersama dengan kami hingga saat ini dalam program Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Kita nak terus meraihkan soalan-soalan tentang topik kita Al-Quran dan Simati. Kali ini ditanya oleh sahabat kita Razali Zali Ismail. Ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru yang terlibat. Waalaikumsalam. Soalan saya, Al-Quran akan menemani kita di alam kubur. Bagaimana dengan nasib seorang yang tidak tahu membaca Al-Quran? Ada tiada amalan lain yang dapat menemaninya di alam kubur? Yang kedua Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran menemani kita di alam kubur? Bagaimanakah jika seorang itu hanya membaca surah-surah lazimnya di dalam solatnya dapat menemaninya di dalam kubur? Mohon perkongsian dan pencerahan ilmunya dari Ustaz. Terima kasih. #InsyaAllah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Razali Zali Ismail. Berkenaan dengan soalan kita ni, kalau Qurannya kurang kita baca, adakah amalan lain yang jadi peneman kita dalam kubur? Tak, memang jelaslah tu. Nabi pun sebut apabila kita mati, 3 akan mengikut kita. 3 ikut kita, 2 balik, 1 kekal bersama kita. Yang ikut kita tu masa kita mati, ahli keluarga kita, harta kita. Isteri datang, anak datang, ayah mak mungkin datang, adik-beradik mungkin datang. Keduanya harta. Mungkin kereta kita. Kita mati dah, orang bawa kereta kita. Betul. Motor kita. Ikut sekali. Yang ketiganya, ikut sekali bersama kita bila kita mati ialah amalan kita. Tapi Nabi kata apa? 3 yang pergi, baliknya 2, tinggal 1. Yang balik, harta kita balik semula, kereta kita, jangan haraplah orang nak tanam sekali. Balik kereta kita, balik motor kita, isteri kita pun balik. Dia menangis sekejap ke kubur tu. Berdua, abang sanggup tinggalkan saya. Kita kalau boleh jawab, nak buat macam mana? Dah sampai masa kan? Nangislah air mata darah dia dekat kubur kita. Lama kita duduk situ? Sekejap je. Balik lepas tu. Tak lama habis dah ni kahwin lain kan? Boleh jadi kan? Jadi 2 tu akan tinggalkan kita. Tetapi yang tinggal bersama dengan kita 1 je, iaitu amalan kita. Jadi kena istilahnya be prepared lah. Apa yang kita nak buat. Kalau kita tahu isteri kita tinggal kita, anak tinggalkan kita bila kita mati, harta-harta semua tinggal kita, yang bersama dengan kita 1 saja, amalan kita. Buatlah amalan. Kalau Al-Quran tu ada ayat tertentu je kita boleh baca, bacalah ayat tu. Kemudian kalau kita ada sedekah, ada duit sikit atau banyak, sedekahlah. Sikit bagi sikit, banyak bagi banyak. Betul. Apa lagi? Buat kebaikan pada mak ayah, buat. Buat kebaikan pada ahli keluarga, buat. Buat kebaikan pada jiran, buat. Semua-semua yang diperintah agama, buat. Sebab inilah menjadi benteng kita di kubur esok. Amalan kita ni menjaga kita, melari kita. Jadi jangan bimbang, kalaupun tak banyak Al-Quran, kita baca asbab tertentu. Mungkin kita dah tua, dah hujung-hujung usia, baru sedar, baru nak mengaji. Ada memang banyak berlaku macam tu. Jadi tak sempat dah Ustaz nak mengejar. Lama sangat dah, umur saya pun dah dekat 90 contoh. Allahuakbar. Tak apa, amalkan mana ayat-ayat yang boleh diamalkan dalam masa sama. Jangan tinggal kebaikan kita buat tu. Sebab itulah yang bersama dengan kita. Di sana kata ulama, yang tinggal 1 tu, tinggal di mana? Tinggal sama kita di kubur sampailah kita dibicarakan esok di mahkamah Rabbul Jalil. Ini bukan mahkamah syariah, bukan mahkamah magistrate, bukan mahkamah ni, dak, mahkamah Rabbul Jalil di hadapan Allah SWT. Ni kita bawa bukti evidence yang ada. Baik. Okey Ustaz, kita nak beralih ke soalan lain pagi ni, ditanya oleh sahabat kita Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua. Waalaikumsalam. Yang pertama, apakah kelebihan atau ganjaran bagi pembaca Al-Quran di dunia dan akhirat dan kepada orang tuanya? Yang kedua, bagaimana mendidik anak sedari kecil cintakan Al-Quran? Terima kasih kepada Syahira Lia atas soalan. Dipersilakan Ustaz. Satu istimewa penyoal di tanyalah Ustaz ni, nama dia orang tu jarang, rare. Nama tu rare. Baik, soalan yang pertama Syahira Lia tu kita dah jawab tadi, tapi sampai saya ulang balik. Satunya,
kelebihan orang baca Quran ni ialah satu huruf dapat 10 pahala. Satu. Bahkan kalau huraian lebih lanjut disebut oleh alim ulama tentang huraian dia. Satu huruf 10 pahala itu bagi basic sangat. Baca Quran tak berwuduk. Dia baca Quran, buka Quran yang terjemahan, tak berwuduk, pahala je 10. Kalau dia berwuduk jadi 20 satu huruf. Dan kalau dia baca dalam solat sunat apa siang, ada ulama kata 30 pahala. Solat sunat malam 40 pahala. Solat fardu lebih lagi. Baca bulan Ramadan lebih lagi. Itu kelebihan baca Quran yang tak ada tolok bandingnya. Kemudian yang keduanya, kalau kita mahir bersama dengan malaikat safarah tadi. Kalau kita sangkut-sangkut dapat 2 ganjaran pahala. Itu dua. Yang ketiganya, syafi'an li ashabi, yang saya sebut tadi, menjadi syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Bacalah. Jangan rasa penat baca Quran sebab dia membantu kita di hari akhirat esok. Itu soalan satu. Yang kedua, bagaimana mendidik anak sedari kecil cintakan Al-Quran? Ini pesan pada diri sendiri juga semualah. Kita ada anak dan anak kita pun akan ada anak esok insya-Allah. Jadi didikan anak-anak kita ni untuk dekat dengan Al-Quran, pertama sekali kena ajar anak kita. Ibu, ayah, tolong ajar anak Quran. Kalau bapa sibuk, jangan isteri tak mengajar. Ajar. Kalau setakat mana kita boleh, ustaz saya ni malu nak beritahu, mengaji pun tak pernah khatam. Alif bata temujur lah kenal. Tak apa, ajak. A, ba, ta, sa. Sampai kat gym, setakat ini dah guru kita mati dulu ya Ramli. Macam tu lah. Setakat tu ya, itu hantar pada guru. Dan jangan tinggal tanggungjawab kita mengajar anak-anak kita Al-Quran. Sebab ini asas paling utama dalam hidup seorang Muslim, Al-Quran. Betul. Selepas tu hadis. Bacalah hadis-hadis yang berkait yang dengan batu tubuh Nabi, syama'in dan sebagainya. Itu cerita lain daripada tajuk ni lah. Jadi ajar anak Quran. Ayah tolong. Kalau tak kerti baca Quran, sempat lagi bapak mengaji dulu, balik mengaji dengan ustaz, pergi ajar pula anak kat rumah. Masya-Allah. Buat macam tu. Kalau ayah tak boleh juga, tak boleh lah ustaz. Sebab isteri saya ustazah. Kalau saya mengajar anak saya, teruk saya kena hentang dengan bini kat belakang. Apa ni bang? Macam ketam mengajar anak berjalan ni apa? Sengit-sengit bengit. Biasa ajarlah. Bagi isteri. Dan keduanya, kena hidupkan di rumah ni bacaan Al-Quran. Walaupun kita tak buat jadual. Saya beritahu ni, walaupun kita tak buat jadual, mengaji lepas subuh tampal kat dinding. Kalau tampal lagi elok lah. Lepas maghrib mengaji. Tapi kalau ada yang memulakan, contoh bapa atau mak mulakan mengaji, percayalah anak ni akan mengikut kepimpinan melalui teladan. Kalau kita buat, percayalah anak kita ikut. Betul. Anak ni dia tak ikut apa yang kita sebut, apa yang kita cakap, dia ikut apa yang kita buat. Tak cakap baca. Lama-lama dia akan ingat, kenapa ayah aku ni asal lepas subuh mengaji, mengaji subuh tu. Lama-lama dia akan terikut walaupun kita tak beritahu ngajilah subuh ni bagus sebab awal pagi sebelum kita baca mana-mana mesej, sebelum kita baca mana-mana apa gosip, baca Quran dulu. Kita terbiasa dengan hidup kita di awal pagi dengan kebaikan, dan percayalah orang yang memulakan hidupnya dengan baca Al-Quran dulu senang sepanjang hari dia. Tapi pagi-pagi baca gosip, pagi-pagi baca WhatsApp, tak apa-apa dalam grup tu ceritanya, hari tu tinta pukang satu hari tu. Jadi biasakan membaca Al-Quran di rumah. Itu sepaling mudah. Baik Ustaz. Tadi kita bincang tentang Al-Quran yang kita baca menggunakan mushaf. Ada orang Ustaz, dia ambil satu petikan ayat Al-Quran, kemudian dia post di mana-mana laman sosial, seperti yang ditanya oleh sahabat kita Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Azli, Da'i Hakim dan warga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Apakah ada berkaitan hukum hakam sekiranya kita meletakkan ayat suci Al-Quran dalam laman sosial dengan niat ia dibaca oleh orang lain untuk disedekahkan kepada arwah orang yang telah meninggal dunia? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga kepada Izzuddin atas soalan. Baik. Persilakan Ustaz. Nabi pernah sebut adal alal khair kafa'ili. Siapa tunjuk satu kebaikan pada orang lain, dia dapat pahala orang yang buat tu. Masya-Allah. Jadi kita ni satunya jangan belagaklah kita ni jenis banyak amalan. Kita kena belagak yang kita ni memang tak berapa beramal. Betul. Jadi barulah kita rasa nak share. Orang yang tak suka share kebaikan dia rasa macam pandai. Aku ni ahli syurga. Allah. Tak payahlah share-share. Syurga tempat aku. Oh, sembang lu sembang. Jadi cara yang terbaik ialah bila ada satu maklumat info yang baik kita share. Kalau kita fokus kepada apa yang kita bincang ini, ayat Quran, boleh tak kita share?
Bolehlah. Share kalau boleh ayat Quran tu, bagi saya suka menerapkan baca Quran tu dengan makna. Kalau nak share dengan makna sekali. Sebab kalau setakat baca Quran, dia boleh baca kat mushaf kat rumah dia. Tapi Al-Quran tu kadang-kadang di rumah ada yang Al-Quran tanpa terjemahan. Jadi share dengan terjemahan sekali. Kalau boleh, buat sikit. Apa hari ni dengar di Musalla Ar-Rawdah, imam kita membaca ayat 29 surah Fatir tadi. Ustaz cerita gini dengan terjemahan sekali. Kan kita ni jenis orang yang tak apa faham sangat. Jenis slow. Apa maksud ayat tu pun kita tahu. Cuba catat je. Kita share, rupa-rupanya orang yang dengar daripada kita lebih faham daripada kita. Kita dapat pahala dia yang faham tu. Dia baca, kita dapat pahala, dia faham, dapat pahala. Kita tak faham-faham lagi. Kau share ni kau faham tak? Entah, aku ni lambat sikit. Aku faham lah ayat tu beritahu tentang tu, tapi nak syarah tak pandai. Tapi oleh kerana orang yang dengar daripada kita tu, dengar lebih pandai daripada kita, maka kita dapat pahala. Dia yang sampaikan pula, diterang pada orang lain pula, pahala tu berbancangan. Inilah kita kata apa surat berantai yang paling baik lah. Mana nak dapat pahala banyak kongsi yang baik-baik, insya-Allah. Macam pagi ni kita menonton Tanya Ustaz, jangan lupa tekan butang kongsi. Baik Ustaz, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung rancangan Tanya Ustaz. Sebagai penutup program pagi ni Ustaz, kesimpulan topik kita Al-Quran dan si mati. Berapa minit? Silakan. 30 saat. Boleh Ustaz, silakan. Terima kasih kepada semua yang menonton. Saya mendoakan kepada semua agar kita semua tergolong di kalangan Ahlul Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan ahlil Quran yang faham Al-Quran, amal isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan Al-Quran yang kita dengar hari ini, perbincangannya akan membawa kita ke syurga, dan esok kita bertemu semula. Hari ini kita jumpa di taman syurga ni. Ini saksi hari ni, bersaksi kita bertemu di taman syurga. Nanti kita jumpa balik harapnya di syurga Allah Subhanahu. Kalau nampak saya payah masuk syurga tu, tolong. Ustaz ni banyak nak cakap, banyak sembang, banyak dosa ni. Tolonglah beritahu, ya Allah, itulah dia yang tolong saya dulu. Cerita pasal Quran. Ajaklah sekali masuk syurga bersama kami. Boleh Jadi mudah-mudahan ada manfaat pada apa yang kita bincang pada pagi ini. InsyaAllah Ustaz, kalau boleh kita senangkan ataupun kalau boleh Ustaz bagi 3 pelan tindakan. Lepas kita dah dengar ni, 3 pelan tindakan yang ringkas supaya dapat terus kita beramal. Okey, pertama sekali, lepas habis siaran, pergi buka Quran. Cantik, alhamdulillah. Baca satu ayat, tengok terjemahan. Masya-Allah. Kemudian dah ada terjemahan tu, tulis nota, buat masuk dalam Canva apa sebut juga, masuk Canva, share ke kawan. Pahala tak berhenti selagi mana sampai 1,000, 10,000, 20,000 orang baca. Kita punya nota dapat pahala berpanjangan, insya-Allah. Okey Ustaz, untuk mendapat barakah pagi ni, jemput Ustaz doakan kami semua diberkati dan dirahmati. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلو حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan Ahlul Quran yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan menyebarluaskan ilmu Al-Quran. Jadikanlah kami Ahlul Quran, ya Allah. Tempatkanlah kami bersama dengan Al-Quran di syurga-Mu, ya Allah, bersama dengan junjungan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi berkongsi ilmu pada pagi ini. Terima kasih kepada para pendengar, para penonton, keluarga besar Tanya Ustaz atas perhatian juga tontonan. Tanda umat berbudi akhlak, berjalan pada tempat yang benar. Tanda adat bersendi syarak, Quran dan sunnah tempat bersandar. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.